pemboleh ubah rawak, dan selepas itu kita akan bincang taburan kebarangkalian untuk pemboleh ubah rawak diskrit. Pemboleh ubah rawak. Jika nilai sesuatu pemboleh ubah, contohnya pemboleh ubah X, bergantung kepada kesudahan dari satu fenomena rawak, pemboleh ubah itu dikenali sebagai pemboleh ubah rawak. Okay. Sebelum ini, bila kita buat algebra, kita boleh pilih nilai X ataupun nilai X itu tergantung kepada persamaan yang diberi. Tetapi di sini, nilai X bergantung kepada fenomena rawak. Contohnya bila kamu guna dadu. Nombor yang diguna dari dadu adil ada nilai 1 sampai 6. So X boleh ambil nilai 1 sampai 6, tapi nilai X ini bergantung kepada fenomena rawak. Oleh itu, X dikenali sebagai pemboleh ubah rawak. Okay. So, contoh 2, kalau kita ada Y yang mewakili nombor kad merah yang didapati jika kita ambil 5 kad secara rawak. Okay. Dari Y ini juga adalah pemboleh ubah rawak kerana set nilai Y kita boleh dapat 0, 1, 2, 3, 4 atau 5 kad yang merah. Okay. Dan kad yang merah ini adalah nombor yang rawak. So untuk tanda-tanda pemboleh ubah rawak ini, okay, huruf X dan Y ini mestilah ditulis dengan huruf besar, ya. Oleh itu kita tahu ini adalah pemboleh ubah rawak. Okay. Dan kita akan guna huruf kecil seperti untuk algebra yang biasa. So kita boleh guna pemboleh ubah rawak dengan pemboleh ubah yang biasa dalam satu persamaan yang sama. Okay. Dengan menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Diberi di dalam soalan 1 pada muka surat 76 dalam buku latihan. Selepas itu, dengan menggunakan takrifan pemboleh ubah rawak yang kita baru belajar dengan contoh-contoh ini, tolong cuba soalan 1 dan tengok adakah contoh yang diberi di dalam soalan itu, adakah itu pemboleh ubah rawak atau tidak. Ya. Selepas itu, tolong semak jawapan kamu dan pastikan kamu faham baik-baik takrifan pemboleh ubah rawak ini. Okay, selepas kamu dah semak jawapan dan pastikan bahawa kamu sudah faham takrifan pemboleh ubah rawak ini, okay, kita akan pergi ke bahagian kedua, iaitu untuk belajar dua jenis pemboleh ubah rawak, iaitu pemboleh ubah rawak diskrit dan pemboleh ubah rawak selancar. So, jenis pemboleh ubah rawak pertama ialah pemboleh ubah rawak diskrit. Okay. Jika nilai pemboleh ubah rawak ini dapat dihitung, itu ialah pemboleh ubah rawak diskrit. Contohnya kalau X ambil nilai 0, 1, 2. So, nilai itu boleh ditulis dalam satu set yang boleh dikira. So, contohnya di sini X ada 3 nilai yang boleh diambil. Dan biasanya nilai-nilai X ini adalah nilai whole number, di mana kita ada nombor integer, ya. Untuk jenis kedua adalah pemboleh ubah rawak selanjar. Okay. Bila nilai pemboleh ubah rawak itu boleh ambil sebarang nilai dalam satu selang. So contohnya kalau kita beri selang Y adalah antara A sampai B. Ya, so contohnya kalau Y boleh ambil nilai dari 5 sampai 8 contohnya. Okay, so kita diberi selang untuk nilai yang Y boleh ambil. Y ini dikenali sebagai pemboleh ubah rawak selanjar. Okay, so untuk pemboleh ubah rawak selanjar ini, biasanya bila kita boleh ambil nombor perpuluhan, apa-apa nombor perpuluhan ini, itulah pemboleh ubah rawak selanjar. Okay, so contohnya Y boleh ambil nilai 5.71 ataupun 6.193. So kita boleh ambil apa-apa nombor perpuluhan di antara 5 dan 8 ini. Okay, itulah selanjar. Untuk diskrit ini, dalam contohnya kalau X diberi 0, ada nilai boleh ambil nilai 0, 1, 2, X hanya boleh ambil 3 nilai ini saja. Kita tidak boleh ambil contohnya
1.5 ini tidak boleh kerana ini tidak dalam set untuk nilai X. Okay. Sekarang saya nak murid-murid tengok contoh yang diberi di dalam soalan 2 pada muka surat 77 dalam buku latihan kita. So, seperti soalan pertama, saya nak murid-murid baca contoh ini dan faham baik-baik takrifan pemboleh buah rawak dan diskrit dan selanjar. Selepas itu, cuba soalan 2 dan jawab. Adakah soalan itu ada diskrit atau pemboleh buah rawak selanjar? Okay. Selepas kamu dah cuba soalan 2 ini, tolong semak jawapan dan pastikan bahawa kamu faham apakah perbezaan antara pemboleh ubah rawak diskrit dan pemboleh ubah rawak selanjar. Pergi cuba soalan 2 ini. Selepas kamu dah semak jawapan, tolong sambung dengan video ini dan kita akan bincang bahagian 2 untuk video ini, iaitu taburan kebarangkalian pemboleh ubah rawak diskrit. Okay, kita akan membincang pemboleh ubah rawak selanjar pada 2 rakaman nanti. 2 minggu nanti kita akan bincang pemboleh ubah rawak selanjar. Untuk video ini dan video minggu depan kita akan bincang pemboleh ubah rawak diskrit. Tadi kita dah belajar pemboleh ubah rawak diskrit X ini akan ada beberapa nilai yang dia boleh ambil, dan untuk setiap nilai itu dia akan ada kebarangkalian masing-masing. Okay? So kerana X ini adalah fenomena rawak, nilai dia akan ada kebarangkalian. So bila kita tulis kebarangkalian X ini, kita ada tata tanda ini. Okay? P X sama dengan R dalam kurungan, di mana P ini adalah dari perkataan probability, iaitu perkataan kebarangkalian dalam bahasa Inggeris. R ini adalah nilai X yang boleh diambil oleh X. Okay. So contohnya kalau X boleh ambil nilai 0, 1 dan 2, ya, dan kita akan ada kebarangkalian untuk X sama dengan 0, X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Okay, so kita akan ada 3 kebarangkalian di sini. Okay. So nombor kebarangkalian dia adalah sama dengan nombor nilai untuk pemboleh rawak X ini. Yang masing-masing ini dikenali sebagai taburan kebarangkalian. Okay, so taburan kebarangkalian. So taburan kebarangkalian ini adalah satu jenis fungsi. Okay. Tapi ini adalah fungsi yang mengenali dengan pemboleh ubah rawak. Bukan sahaja fungsi seperti yang kita belajar dalam algebra. Okay, di mana nilai X boleh dipilih. Sekarang nilai X akan didapati dalam kebarangkalian kerana dia adalah fenomena rawak. Okay, sebab P ini adalah kebarangkalian, seperti kita sudah belajar dalam tingkatan 1 dan 2 ini, jumlah kebarangkalian mestilah sama dengan 1. Oleh itu, P X sama dengan 0, X sama dengan 1 dan P X sama dengan 2 ini bila kita tambahkan semua dia, jumlah dia mestilah sama dengan 1. Okay. So kita boleh tulis dia P X sama dengan R1 tambah semua dia sampai X sama dengan Rn ini, semua dia jumlah dia akan jadi 1. Okay, so faktor ini adalah faktor yang penting untuk ingati kerana soalan boleh tanya tentang ini. Dia tak boleh memberi kita taburan kebarangkalian di mana 1 atau 2 kebarangkalian telah tidak diberi dan kamu perlulah beri kebarangkalian itu dengan tahu jumlah kebarangkalian ini mestilah sama dengan 1. Kita akan tengok satu contoh di mana faktor jumlah kebarangkalian ialah 1 ini akan diguna pada slide seterusnya. Dan kerana taburan kebarangkalian ini adalah satu fungsi, kita juga boleh buat jadual dan graf taburan kebarangkalian. Okay? Seperti kita buat graf fungsi algebra yang biasa. Inilah nilai R ini ke dalam fungsi kebarangkalian yang diberi. So, yang pertama ialah R ialah sama dengan 1. So, kita ada 1 tolak 1/10 iaitu 9/10.
Okay, mari kita tengok satu contoh. Di dalam contoh ini, kita beri pemboleh ubah rawak X yang boleh ambil nilai 1, 2, 3 dan 4 ini. So, kerana kita ada nilai 1, 2, 3, 4 nilai integer ini, kita tahu ini adalah pemboleh ubah rawak diskrit. Ya. Dan untuk pemboleh ubah rawak X ini, kita diberi fungsi kebarangkalian ini. Px sama dengan R adalah sama dengan R per 10. Sini kita nak lukis satu jadual untuk taburan kebarangkalian ini. Ya. So, bila kita lukis jadual taburan kebarangkalian, kita akan ada dua barisan untuk jadual ini. Okay, di dalam barisan pertama, kita akan tulis nilai R. Nilai R ini kita perlu ingat X sama dengan R, iaitu nilai X ditulis di dalam barisan pertama. So, kita ada nilai 1, 2, 3 dan 4 di barisan pertama. Di dalam barisan kedua, kita nak tulis kebarangkalian di mana X sama dengan nilai R yang diberi. So, bila X sama dengan R, iaitu 1, kita ada kebarangkalian dengan mengguna fungsi kebarangkalian ini di barisan kedua. Oleh itu, untuk R ialah 1, kita dapat R per 10 iaitu 1 per 10. Untuk semua nilai R ialah 2, kebarangkalian ialah 2 per 10. R ialah 3, so kita ada 3 per 10. R sama dengan 4 memberi kita 4 per 10. So, ini adalah jadual taburan kebarangkalian kita. Selepas kita sudah lukis jadual taburan kebarangkalian, kita boleh lukis graf untuk jadual ini. So, di sini okay, kita akan tulis lukis jadual di mana R adalah pada paksi X dan kebarangkalian adalah T paksi Y. So, sama seperti kita lukis graf algebra, kita akan guna jadual taburan kebarangkalian ni sebagai koordinat yang kita perlu lukis. So, kita perlu ada nilai R ialah 1, 2, 3, 4. So, kita dapat 1, 2, 3, 4 untuk paksi X. Pada paksi Y, kita ada 1 per 10, 2 per 10, 3 per 10 dan 4 per 10. Dan sebelah situ kita tandakan koordinat dia 1, 1, 10, 2, 2 per 10, 3, 3 per 10, 4, 4 per 10. Koordinat untuk taburan kebarangkalian ini, jangan sambungkan 4 koordinat ini dengan garisan ya. Kita bukan lukis graf lengkong sekarang. Okay? Kerana ini adalah graf pemboleh ubah rawak diskrit, ya, diskrit, itu bermaksud R ini tidak boleh ambil nombor yang antara 1 dengan 2. So, titik pertama dan koordinat kedua tidak boleh disambungkan. Okay? So, graf ini kita akan lukis apa yang dikenali sebagai graf bar, ya, di mana titik koordinat ini disambungkan kepada paksi X seperti ini. Okay. So, titik yang kita sudah tanda disambungkan dengan garisan lurus kepada paksi X. Seperti ini. Okay, titik-titik ini tidak disambung dengan lengkong kerana ini bukan graf selanjar. Ya. So, bila ini adalah graf pemboleh ubah rawak selanjar, kita boleh sambungkan titik-titik ini. Tetapi di sini kerana ini adalah pemboleh ubah rawak diskrit, X tidak boleh ambil nilai yang di antara nombor integer ini. So, kita tak boleh sambung koordinat-koordinat ini. So, inilah cara kita lukis jadual dan graf untuk satu taburan kebarangkalian pemboleh ubah rawak diskrit. Lepas ini, saya nak jawab satu soalan yang akan mengguna faktor jumlah kebarangkalian sama dengan 1. So, contohnya kita diberi soalan di mana pemboleh ubah rawak X ini boleh ambil nilai 0, 2 dan 3.
Okay. So pembulian ubah rawat diskrit seperti X ini tidak semestinya ambil semua nombor ya. Kita contoh dalam contoh ini kita boleh tengok X tak boleh ambil nilai 1. So kalau kita ambil kebarangkalian X sama dengan 1, ini akan sama dengan kosong kerana X ini tidak boleh sama dengan 1 ya. Kerana X bukan dalam set nilai yang X boleh ambil. So, untuk pembulian ubah rawat X ini, kita diberi fungsi kebarangkalian P X sama dengan R adalah 0.1 tambah KR. Dengan keadaan K ini ialah pemelah. Dan kita disuruh cari nilai K di sini. So, untuk jawab soalan seperti ini, kita akan guna jumlah kebarangkalian. Ya. So di sini kerana X ada 3 nilai, kita mesti tambah kebarangkalian bila X ialah 0, bila X ialah 2 dan bila X ialah 3. Untuk setiap nilai R ni 0, 2 dan 3, kita gantikan nilai itu ke dalam fungsi kebarangkalian ni. So kita akan dapat bila X ialah 0, 0.1 tambah 0, 0.1 tambah 2K dan 0.1 tambah 3K. Okay, dan semua ini kerana dia adalah kebarangkalian, jumlah dia mestilah sama dengan 1. So, bila kita selesaikan persamaan ini, kita akan dapat nilai untuk K. So, mari kita buat permudahan untuk persamaan ini. So, kita ada 3 0.1, so jumlah itu dia 0.3. Bila kita tambah semua K itu, kita dapat 5K. So bila saya pindahkan 0.3 ini ke kiri, kita dapat 1 tolak 0.3. So 5K ialah 0.7. Oleh itu K ialah 0.7 bahagi dengan 5. K ini adalah 0.14. Okay. So, kita sudah dapat bahawa K ini adalah sama dengan 0.14 dengan mengguna faktor jumlah kebarangkalian ialah sama dengan 1 dan selesaikan persamaan yang kita boleh dapati dengan mengguna faktor itu. Okay. So, itulah bahagian pertama soalan ni. Untuk bahagian kedua ini, kita nak lukis graf taburan kebarangkalian ini. So, untuk lukis graf taburan kebarangkalian, seperti contoh pertama, kita nak lukis jadual untuk dapat koordinat itu dahulu. Selepas itu barulah kita lukis graf. Okay, so mari kita ingatkan bagaimana kita lukis jadual koordinat ini. So ingat untuk barisan pertama untuk jadual ini, kita ada nilai R, iaitu nilai yang X boleh ambil, iaitu 0 dan sini 2 dan 3. Selepas itu di barisan kedua kita adalah kebarangkalian bila X adalah nilai R yang diberi. So, bila X sama dengan 0, kita gantilah nilai R dengan 0 dalam fungsi kebarangkalian ni. So, 0.1 tambah 0.14 darab 0 ialah 0.1. Bila R ialah 2, kita akan dapat 0.1 tambah 0.14 darab 2. Iaitu kita dapat 0.38. Dan akhirnya bila kita tukar 2 kepada 3, dia ini akan memberi kita nilai 0.52. Okay. So ini adalah jadual taburan kebarangkalian kita. So sekarang kita nak lukis graf kita ya. So kita bermula dengan lukis paksi X dan Y. Dan kita perlu ingat paksi X sekarang sedang menjadi R kerana X ambil nilai R. So di sini kita akan ambil nilai 0, 2 dan 3. So kita tulis di sini 0, 2 dan 3. Okey. So 0 ini tak semestinya bermula pada origin ya, kerana ini adalah pembulian rawat diskrit. So kalau kita nak, kita boleh tulis 0 di sini. Lepas itu kita tulislah nilai kita 0.1, 0.2,
4, 5, 0.6 di sini. Okay, so ini adalah kebarangkalian pada paksi Y. So kita sekarang tandalah koordinat-koordinat yang kita ada. So 0.1, 2, 0.38, 3, 0.52. Okay, so tandalah 3 koordinat itu. Selepas itu gabungkan koordinat yang ditanda dengan paksi X. Ya, so dengan garisan lurus seperti ini. So kita boleh tengok kerana Px sama dengan 1 adalah kebarangkalian kosong, sebab X tak boleh sama dengan 1. Di sini okay, pada R ialah 1, kita tak ada koordinat dan tak ada garisan yang lurus di sini. Okey, sekarang saya nak murid-murid berhenti video dan pergi cuba soalan 3 dan 4 pada muka surat 79 sampai 82. Okey, so ini adalah kerja rumah untuk minggu ini. Untuk cuba buat taburan kebarangkalian pemboleh hubah rawak. Okey, selepas kamu dah cuba soalan 3 dan 4 ni, tolong semak jawapan kamu dengan tengok buku jawapan, ya. Kalau murid-murid ada apa-apa yang murid-murid tak faham, okay, tolong kembali kepada video ini dan tengok balik kepada bahagian yang kamu tak faham. Kalau murid-murid masih tak faham, okay, kita akan bincang apa-apa soalan yang murid-murid ada pada hari Sabtu nanti, ya. So tolong buat soalan 3 dan 4, semak jawapan dan buat pembetulan. Okay, so that's all for today. That's all for this video. Okay, terima kasih murid-murid. Bye-bye.